Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. So, bersama dengan Cikgu Abdullah di channel KSSM Tingkatan 5 untuk tajuk metrik. So, hari ini Cikgu nak bincang sambungan daripada lesson kita minggu lepas. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, metrik. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Pelajar, apa maksud 1001 Boleh respon tak? Apa maksud 1001? Ingat tak? Which identity? Okey, metrik identity. So, metrik identity ni awak belajar tingkatan 5 lah, bab 2. So, macam mana kita nak kira metrik identity So, cikgu conteng sikit kat sini. Mana pula pen cikgu? Okey, metrik identity A darab B sama dengan identity. Ni I dia lah. Okey, macam mana kita nak cari A? Kita songsangkan B. Macam mana kita nak cari B? Kita songsangkan A. Okey, untuk soalan macam ni. Okey, so M darab dengan satu metrik sama dengan 1001. So, kita boleh label lah. Okey, ni A darab dengan B sama dengan identity. So, sekarang ni soalan dia nak cari M. Maksudnya nak cari A lah. Nak cari A. So, kita songsangkan B. Okey, songsangan. Pelajar, ingat lagi? Songsangan 1 per songsangkan B. 3 darab dengan 5, 15. Tolak dengan 6 darab dengan 2, so 12. Okey, bila kita songsangkan, kita terbalik lah. 3 dengan 5. So, yang ni kita tambah simbol lah. Negatif 2, negatif 6. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia kat sini. 1 per 15 tolak 12, so 3. Okey, 3, negatif 2, negatif 6, 5. So, pelajar kena settlekan yang ni lah. So, 1 per 3 kena darab dengan setiap metrik ni. So, kita akan dapat 3 per 3, negatif 2 per 3 kat sini, negatif 6 per 3 kat sini, 5 per 3. So, dekat sini boleh pelajar? Boleh follow cikgu? Boleh. Boleh. Jadi, metrik ni kita darab dengan ni kan. So, dapat ni lah. Okey, so kita settlekan 3 per 3, so 1. Yang tak boleh bagi, kita tulis balik lah. Okey, negatif 6 per 3 dapat negatif 2, 5 per 3. So, ni adalah jawapan dia lah. Okey, ni adalah jawapan dia. So, settle untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Pelajar pergi pada soalan B. So, tulis persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan metrik. So, yang ni dia nak menggunakan kaedah metrik. Okey, first sekali kita dah bincang baru ni kita dah bincang 3 tambah 2y sama dengan 3. So, 6x tambah 5y sama dengan 9. Okey, tekan kalkulator dulu pelajar, dapat berapa? First kali kita tekan kalkulator dulu. Okey, so cikgu sambung rakaman. So, bila kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan macam ni. So, yang ni untuk semakkan lah. Okey, first kali kita tukar dia dalam bentuk metrik dulu. Tukar dalam bentuk metrik. So, kat sini 3, kat sini 2, kat sini 6, kat sini 5. Okey, XY sama dengan 39. Okey, so tukar dalam bentuk metrik dah satu markah dah. Okey, lepas tu XY biasakan pelajar, XY ni sebaris. Okey, dia sebaris je ke bawah. So, yang ni kita bagi sebelah lah. Kita songsangkan dia. So, kita dah akan dapat 1 per 15 tolak dengan 12. Okey, kat sini 5, 3, negatif 2, negatif 6. So, 39. Okey, so pelajar akan dapat 1 per 3. So, 5, negatif 2, negatif 6, 3, 39.
Okey, so tadi pelajar dah tekan kalkulator. X negatif 1, Y 3 So kita tulis terus X, Y. So X dapat negatif 1, Y dia dapat 3. So kita tulis macam ni, baru kita tulis jawapan dia. X negatif 1, Y dia sama dengan 3. So settle untuk soalan ni. Okey, dia markah dia 4 Untuk soalan ni markah dia 4. So yang pertama sekali bentuk matrik ni lah, satu markah. So dekat sini perkali dia, determinant dia satu markah. So jawapan akhir satu markah, yang ni satu markah. So 4 markah. Okey, dengan syarat yang ni mesti ditulis Yang ni bentuk matrik ni mesti ditulis. Mesti tulis. Cikgu. Okey. Kalau kita dah tunjuk jalan kira pun kira tak apa je lah. Yang Tak. 5 Yang ni hasil darab ni. Boleh. Okey, cuma sebab dia 4 markah kan. Cuma dia 4 markah. So bila okey, biasanya cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator lah untuk tunjuk solution dia. So step dia sebenarnya, step sini ada sambungan dia lagi, baru kita dapat jawapan. Betul Betul dah, pelajar buat tu betul. Okey, maksudnya pelajar selesaikan yang ni dulu kan. Betul. So dia ada step dia lagi ni. Cuma kita untuk soalan matrik ni kita permudahkan dia, kita tekan kalkulator. Sebab markah dia hanya untuk bentuk matrik satu, perkali dia satu, jawapan dia satu. Jadi bentuk matrik ni ditulis. Boleh? Boleh Okey, so pelajar kira yang ni Maksudnya awak kira yang ni ni darab dengan yang ni. Betul? So pelajar akan dapat, so 5 darab dengan 3, so pelajar dapat 15. Okey, tambah dengan 5 darab dengan 9, 45. So pelajar akan dapat macam ni. Betul? Sekejap, 5 darab 9 pula. Okey, cikgu betulkan. So 5 darab dengan 3, 15, tambah dengan 2 darab dengan 9. So 2 darab 9 negatif 18. Okey, ni untuk yang atas lah. Untuk yang atas. So kalau yang bawah negatif 6 darab 8, so kita dapat negatif 18. So tambah dengan 3 darab 9, 27. So dekat sini 15 tolak dengan 18, so pelajar akan dapat negatif 3. So yang ni pelajar akan dapat 18 tambah dengan 27 berapa pelajar? Tekan kalkulator. Negatif 18 9. Okey, so pelajar akan dapat 9. So 9 kat sini kan. Okey, so yang ni didarab dengan 1/3, betul? Negatif 3, 9. So dia sebenarnya yang ni dia ada step dia sebenarnya. Dia ada step dia. So negatif, kalau X negatif 3 per dengan 3, so dia akan dapat negatif 1 lah. Ni sama yang jawapan. So kalau Y dia ada step dia 9/3, so pelajar akan dapat 3. So ni ada step dia ni untuk dapat jawapan. Tapi cikgu tak nak step ni, sebab dia tak ada markah untuk yang ni. So markah dia cukup setakat di sini, terus jawapan dia. Boleh? Boleh Okey, bagus. So settle soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. So yang ni cikgu tak sediakan bahan cikgu tak hantar bahan pada awak. So boleh salin, simple je. Okey, diberi bahawa 1/m okey darab dengan 1, 2K, 3. Okey, ialah matrik songsang. So kita songsangkan yang ni lah. Kita songsangkan yang biasa Okey. So pelajar akan dapat, dah cuba dah. Sambil-sambil tu cuba songsangkan yang ni. So kita dapat, kalau 3 negatif 2, 9, 1, kita songsangkan dia, kita akan dapat 1/3 darab 1, 3 lah. Okey, tolak 2 darab dengan negatif 2 darab dengan 9, so negatif 18.
Lepas tu yang ni 2 ni kita terbalikkan dia. So 1, 3. Yang 2 yang sebelah sini kita tukar dia punya simbol. So dekat sini pelajar akan dapat 2 negatif 9. So macam ni lah. So 1 per negatif positif 21. So pelajar akan dapat 1, 2 negatif 9, 3. Okey, kita songsangkan dia. So soalan dia cari nilai K dan nilai M. So M dia berapa? Pelajar, M dia ni berapa? Ni. 1. So M dia adalah 21. Senang je. So K dia Negatif 9. negatif 9. So settle. Sebab soalan dia 2 markah. So 1 markah, 2 markah. Okey Okey, untuk soalan B. Soalan B, cikgu nak tekan kalkulator dulu pelajar. Tolak 2Y 9X tambah dengan Y. Yang ni sama dengan 5. Yang ni sama dengan 1. Tekan kalkulator dulu. So dapat berapa jawapan dia? Boleh tekan kalkulator? Boleh. Okey, boleh. Okey, so mode equation. Okey, 2 unknown. So A dia 3, B dia negatif 2, C dia 5. Okey, A2 dia 9, B2 dia 1. So C2 dia 1. So kita akan dapat jawapan dia 0.33. Tapi dia mesti dalam bentuk pecahan lah. So X sama dengan 1 per 3. So Y sama dengan 2, negatif 2. So negatif 2 kat sini. Okey, so ni adalah jawapan dia. Nanti kita semak kita semak. So kita selesaikan lah. Kita selesaikan soalan dia. Okey, pelajar tukar dia dalam bentuk metrik dulu. Basic. 3 negatif 2 9 1. So kita ada XY. So sama dengan 5 1. Okey, dekat sini dah 1 markah. Okey, so XY biasakan tulis dia sebaris biar nampak kemas. So nilai metrik ni bawa pergi sebelah. So kita songsangkan dia lah. Songsangkan dia. So kita dapat 1 per 3 tolak 18. Okey, kita terbalikkan dia. 1 3 2 negatif 9. So 5 1. Okey, so pelajar akan dapat 1 per 21. So 1 2 negatif 9 3. So 5 1 lah. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia. X dia sama dengan XY. So X dia adalah 1 per 3. So Y dia adalah negatif 2. So mesti tulis dalam bentuk metrik macam ni dulu. Sebelum kita keluarkan dia X 1 per 3, Y sama dengan negatif 2. So habis. Okey, markah dia dapat dekat mana? Dia dapat dekat pekali dia, determinant dia ni. 1 kat sini bentuk metrik 1 lah. So jawapan dia 1, kat sini 1. So 4 markah. Okey, ni cerita soalan SPM Okey, kalau pelajar tunjuk solution macam tadi pun boleh. Cikgu tak kata salah, boleh. Okey, so sebenarnya bila pelajar biasa mendarab soalan ni kalau pelajar biasa mendarab soalan ni, pelajar akan master nanti. Untuk kertas 1 nanti dia ada pendarapan dia. Okey, boleh follow cikgu setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Senang je. Okey, untuk soalan nombor 10, soalan metrik identiti juga. Okey, kita buat So dekat sini A, dekat sini B, dekat sini identiti.
Okey, first kali kita nak mudahkan dia, kita nak cari A lah. Kita cari A Kalau A darab dengan B sama dengan identity. So kalau kita nak cari A, kita songsangkan B. So songsangkan yang ni. So kita akan dapat 1 per N darab dengan 2, 2N tolak 1 darab dengan 4. Ni negatif 1 darab dengan 4. So dapat negatif 4. So kita terbalikkan dia. So 2 kat sini N, yang sebelah atas ni kita tukar simbol. So 1 kat sini negatif 4. So pelajar akan dapat 1 per 2N tambah 4. Kat sini 2, 1, negatif 4N. So boleh tak cari jawapan dia? So berapa nilai N dia? Pelajar, berapa nilai N dia? Nilai M dululah, nilai M. M dia berapa? 1. M dia 1. Yang ni kan? Cikgu buat nak panah panjang. So M dia adalah 1. So N dia berapa? N dia kita ambil yang bawah ni lah. Ni sama dengan yang ni kan? So 2N tambah 4 sama dengan 14. So 2N sama dengan 14. Buat tolak sebelah, tolak 4. So kita akan dapat 10 per 2 sama dengan 5. So N dia 5. Okey, so markah dekat sini untuk bahagian A ni dia tak tengok pun solution awak ni, dia tengok jawapan. Oh, betul jawapan dia 1 markah, kat sini 1 markah, 2 markah. Boleh setakat ni boleh? Boleh follow cikgu? Boleh. Okey, so kita pergi kepada soalan B. Soalan B, tukar dia bentuk matrik dulu. Tekan kalkulator dululah, tekan kalkulator dulu. Tolak 2y sama dengan 5. 9x tambah y sama dengan 1. So kita tekan kalkulator dulu. Dapat berapa jawapan dia? So ada yang request ke? Sekejap X berapa, y berapa? 1 per 3. Negatif 2. Okey, awak perasan tak soalan ni sama dengan soalan yang atas tadi? Perasan tak? 3, negatif 2, 9, 1. So, kita ada XY sama dengan 5, 1. Okey, bentuk matrik 1 markah. Okey bentuk matrik mesti ada. Baru kita cari XY. So XY sama dengan yang ni buat pergi sebelah lah. So 1 per 3 darab 1, 3 tolak dengan negatif 2 darab 9, negatif 18. So yang ni kita terbalikkan dia 1, 3. So kat sini kita ubah simbol dia. So 5, 1. So pelajar akan dapat 1 per 21. Okey, sekejap bateri nak habis. Sekejap. Okey. So kita akan dapat 1, 2, negatif 9, 3, 5, 1. So dekat sini pelajar boleh jawab lah. So X dia 1 per 3, Y dia negatif 2 macam tu. Okey, so kita akan keluarkan dia X 1 per 3, Y dia negatif 2. So dekat mana pelajar dapat markah? Dekat pekali dia ni, determinant dia. So jawapan akhir 1 markah, kat sini 1 markah, bentuk matrik 1 markah, so 4 markah. Okey, mudah tak pelajar? Mudah Okey. So bila pelajar boleh selesaikan solution macam ni? Okey, kita tengok soalan. So soalan ni nombor 8. Okey, kita pergi kepada soalan soalan penyelesaian masalah. Okey soalan penyelesaian masalah. Okey, kita buat ni sebenarnya ni soalan SPM sebenar koleksi soalan SPM sebenar yang kita buat ni lah. Okey, so kita settle soalan A dulu. Matrik songsang, kita songsangkan dia dulu.
So boleh tak songsangkan dia? So untuk A kita songsangkan dia, kita akan dapat 1/3 darab 4 12 tolak 2 darab 5 10. Okey, kita terbalikkan dia. So 2 ni kita tukar simbol. Negatif 2, negatif 5. So pelajar akan dapat 1/2 4, negatif 2. So negatif 5, 3. So yang ni mesti didarab lah dengan dalam bracket tu. So pelajar akan dapat 4/2, negatif 2/2, negatif 5/2, 3/2. So dekat sini selesaikan. Yang mana boleh settlekan, kita settlekan. So 4 bagi 2 dapat 2. So negatif 1, negatif 5/3. So 3/2. So settle untuk soalan ni 2 markah. Okey, soalan B cikgu nak pelajar buat lah. Okey, cikgu pause dulu kat sini. Pelajar cuba buat. Okey, so persamaan yang pertama 3x tambah 2y sama dengan 9. Persamaan yang kedua 5x tambah 4y sama dengan 16 Okey, tukar dia dalam bentuk matrik dulu. So 3, 2, 5, 4. So xy sama dengan 9, 16. So bentuk matrik 1 markah. Okey, xy kita selesaikan dia. Yang ni bawa pergi sebelah, kita songsangkan dia. 3 darab 4 12 tolak 2 darab 5 10. Kita terbalikkan dia, kita tukar simbol dia. Okey, kita salin balik So pelajar akan dapat 16 sini 1/2 4, negatif 2, negatif 5, 3. So 9, 16 lah. Okey, so jawapan akhir pelajar dah tahu dah. Pelajar dah tekan kalkulator tadi So x dia 2, y dia berapa? 1 3/2. 3/2. So mesti dalam bentuk pecahan Mesti dalam bentuk pecahan 3/2. Okey, so dekat sini pelajar kena tulislah x 2, y dia 3/2. Ataupun pelajar kena tulis jawapan akhir apple RM RM2. So oren RM RM1.50. So settle. Okey, so markah dia akan bagi macam ni lah. Sama macam cikgu cerita tadi So dia akan bagi dekat pekali dia ni. Pekali dia. So jawapan akhir dia 1 markah. So 1 markah. Okey, sama ada kat sini ataupun kat sini mana-mana lah. Okey, so kita pergi pada soalan yang terakhir lah, soalan terakhir untuk matrik. So sebelum kita pergi tajuk lagi satu Okey, so pelajar boleh cuba dulu soalan ni. Samaan yang pertama pelajar dapat apa? Murni membeli X buku matematik dan Y buku sains. Jumlah buku yang dibeli 5. So persamaan pelajar dapat persamaan dia berapa? Persamaan pertama X tambah Y sama dengan 5. Okey, X tambah Y sama dengan 5. Bagus. Ni untuk statement yang pertama ni. Okey, yang kedua 4X tambah 3Y sama dengan 17. Okey, tambah 3Y sama dengan 17. Bagus. So settle untuk soalan ni. Okey, tulis dua persamaan ni. Soalan A Ni soalan A. Okey, so settle lah untuk soalan ni. So soalan ni seperti biasalah 1 markah. Okey, 2 persamaan Okey, yang B menggunakan kaedah metrik. So kita selesai seperti biasa kaedah metrik. Okey, so pelajar mesti buat mesti buat 1 1 4 3. So nampak mudah tajuk ni Okey, cuma soalan dia dalam bentuk penyelesaian masalah lah. Okey, penyelesaian masalah pelajar mesti tukar bentuk dia. Okey, tukar bentuk dia. So bila pelajar dapat 2 persamaan ni, baru pelajar boleh
selesaikan soalan ni dengan mudah lah. So biasanya kita nak keluar persamaan ni yang problem ni. Okay, so settlekan. So cikgu buat kat sini lah. Cikgu buat semula So ruangan ni tak cukup. So 1, 1, 4, 3. So XY sama dengan 5, 17. Okay, XY sama dengan 1 per. So 1/3, 3 tolak 4. So pelajar salin balik. Tukar kedudukan dulu tukar simbol pula. Ok, so 5, 17. Ok, so kita salin lagi. Sambung lagi 1 per -1. So 3, -1, -4, 1, 5, 17. So dekat sini pelajar akan dapat berapa jawapan dia XY? Bila 2, 3. X2, Y3. Y3. So dekat sini X sama dengan 2, Y sama dengan 3. So markah dia dapat dekat mana? Bentuk matrik. Okey, markah lagi dekat mana? Dekat perkali dia ni. Okey, jawapan akhir 1 markah. So 1 markah. So 4 markah. Okey tak? Setakat ni okey matrik. Okey. Okey, so kita pergi lagi satu tajuk satu tajuk. Okey, kita sambung tajuk kita yang kedua hari ni, garis lurus Okey, pelajar boleh cuba dulu garis lurus ni. Boleh cuba dulu. Ni soalan section A 1 hingga 5 markah. Okey, apa yang penting dalam soalan garis lurus ni? Apa yang pelajar perlu tahu? First kali kecerunan, betul? Apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, ni 1. Okey, poin yang kedua pelajar kena tahu Y sama dengan MX tambah C. So M ni adalah kecerunan, C ni adalah pintasan Y. Okey, so yang ketiga pelajar kena tahu X-intercept. Macam mana nak cari X-intercept? Y sama dengan 0. Nak cari Y-intercept, intercept persilangan Y, X sama dengan 0. Ni je 3 ni je pelajar belajar untuk soalan garis lurus. Senang je. Okey, so kita pergi kepada soalan dia. Cikgu tak rekod Okey, cikgu rekod. Nanti cikgu share balik dengan awak dalam bentuk video lah. Okey, so kita tengok kat sini. So kita tahu kecerunan dekat sini. Okey, kalau pelajar cari kecerunan dia lah. Okey, kalau pelajar cari kecerunan dia, pelajar akan dapat. So kita ambil yang ni Kita ambil yang ni kecerunan M dia. So kita akan dapat negatif K per 3. Ni adalah M. Okey, kecerunan dia sama dengan 8 per 4. Okey, boleh cari tak negatif K? Boleh. Okey, so negatif K sama dengan 3 darab 8, 24. 24 bahagi 4. So kita akan dapat kat sini, cikgu tertinggal negatif So kat sini negatif ni. Okey, so kita akan dapat negatif. So negatif, dua-dua negatif kita potong So 24 bagi 24 bagi 4. So dapat 8. So settle. So K sama dengan 8. 6 cikgu. 8 pula. Okey, sorry. Okey, terima kasih 24 bagi 8. 24 bagi 4. So 6 Allahu Akbar. Petang-petang hari ni. Okey, so settle. Boleh follow cikgu? Boleh. Okey, so kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban arnab. Okey, Encik Azri bercadang untuk menukar palang lama. Okey, palang lama AB tu Okey, dengan kayu baru. Cari panjang palang itu. So kita nak tukar yang ni.
Okey, diberi persamaan garis lurus. Okey, palang bagi atap AC. So dia bagi AC tu, ni persamaan dia. Okey, cari panjang dalam cm palang AB. So kita nak cari AB. So yang kita ada sekarang ni AC. Okey, pelajar cuba dulu, cikgu pause kejap. So first kali pelajar lukis baliklah gambar dia. So gambar dia macam ni Okey. So dekat sini AC. Okey, so dekat sini kita dapat 12. Ni adalah 12. So B. Okey, so yang kita ada persamaan AC. So boleh cari tak kecerunan dekat sini AC tu? Boleh cari tak daripada persamaan ni? Boleh. Boleh. So berapa kecerunan dia AC? 3. Okey, so sekarang ni Y AC tu Y sama dengan 2/3 X tambah dengan 12. So yang ni pelajar tak perlu Y sama dengan MX tambah dengan C, tak perlu carilah. So kecerunan dia kita tahu 2/3. So kecerunan dekat sini 2/3, kita tahu. Okey, boleh cari tak panjang ni? Cari teorem Pythagoras tu. So ni kaedah matematik biasa pun boleh, matematik tambahan pun boleh. Okey, kalau cikgu buat macam ni 12. Okey, kat sini X kat sini X. Sekejap, cikgu andaikan X Okey, 12 bahagi dengan AX sama dengan berapa ni? 2/3. Betul Dapat tak ke sini? Hello, masih dengan cikgu ke? Takut terputus kan? Ada. Okey, ada. So ada, tak ada masalah. So kat sini dapat tak? Kat sini dulu point dia. Ataupun pelajar boleh juga gantikan Y dia ni sama dengan 0. Okay, pelajar boleh juga cuba So dekat sini kita buat ataupun. Okay, cikgu ambil daripada atas ataupun. So 0 sama dengan tadi 2/3 X tambah dengan 12. So dekat situ. So jadi 2AX sama dengan, kat sini 2AX sama dengan 3 darab dengan 12. So 36 lah kat situ. Jadi AX dia adalah 18. So AX adalah 18. Boleh? So jadi AB 2 kali dengan 18. So pelajar akan dapat 36. Boleh follow? Halo. Boleh dia yang penting pelajar boleh follow, yang penting. Okey, nanti pelajar tengok balik, cikgu share balik bahan ni. Cikgu share balik bahan kita ni dalam grup kita. So sekejap lagi cikgu share. Nanti kalau ada apa-apa komen, so pelajar boleh komen lah. Okey, boleh komen, boleh boleh tanyalah apa yang pelajar nak tanya. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan garis lurus seterusnya, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni senang. Rajah 3 menunjukkan 2 garis lurus RS dengan ST. Okey, pada suatu satah Cartesian lah. Okey, dengan asalan dia. Okey, diberi RS. So RS dekat sini adalah 13 unit.
So RS ni 13. Okey, lepas tu dia bagi RO nisbah OT. So RO nisbah dengan OT. So dekat sini 1, kat sini 2. Okey, boleh pelajar dapat gambaran tak soalan sini? RO dia berapa? RO dia berapa? 1. 1 ni adalah nisbah dia. Kalau yang sebenar berapa? Ni teorem Pythagoras ni. Dia gambar segitiga macam ni. Hipotenus dia 13, kat sini 12. So kat sini kita tahu 5, betul? So ni 5. So kat sini 5, kat sini 10 lah. Boleh. Jadi soalan dia, find the x-intercept. Cari pintasan x. So pintasan x macam mana kita nak buat? Okey, so sekarang ni kita tulis dululah. Okey, RS sama dengan 13. Okey, RO nisbah OT sama dengan 1 nisbah 2. So macam mana dapat RO? So RO pelajar kira lah. So pelajar kira, pelajar akan dapat 5. So pelajar boleh juga tunjuk dekat sini solution macam mana pelajar dapat RO. So pelajar akan dapat RO ni sama dengan, okay, kita tahu 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. So 169 tolak dengan 144 lah. So punca 25. So dapat 5. So dekat sini 5. Okey. So dekat situ. Okey. So sekarang ni dia kata OT 2 kali OT adalah 2 kali X. Itulah 2 kali 5 itulah. So kita dapat 10. Okey. Jadi pintasan ST dia adalah 10. 10. So boleh kat sini pintasan ST ni, kat sini pintasan X ni 10. Boleh pelajar? Halo? Terputus ke kita ni? Tak terputus lagi belum lagi. So kita dapat pintasan X ST pintasan X. Okey, kita dapat 10. So settle untuk soalan ni. Mudah je. Okey pelajar, biasanya teorem Pythagoras ada 3 je kan pelajar belajar kan. Yang 3 yang basic. Ingat tak 3 yang basic teorem Pythagoras? 3, 4 5 lagi 6, 8 10 lagi 5, 12 13. 13. So 3 ni basic. Ni 3 ni basic. Asas. Ni matematik tingkat atas 1 ni. Okey, jadi yang ni basic. So pelajar dapat, oh ni 13, kat sini 12, of course kat sini 5. Okey, pelajar nak cari pun boleh, tunjuk jalan kira pun boleh. Cuma markah dia hanya 3 lah. Markah dia hanya 3. So 3 tu dapat daripada mana? Jawapan akhir 1, kat sini 1, 2. So 1 lagi dapat daripada 5. Sama ada pelajar tulis 5 kat sini ataupun pelajar conteng dekat soalan. Barulah pemeriksa tu bagi markah pada pelajar. Okey, so kita pergi lagi pada soalan. Soalan section B. Okey, section B ni dia 5 hingga 9 markah Okey, kita pergi. So pelajar boleh cuba tengok sekejap, lukis gambar ni segitiga, nanti selesaikan. Okey. So daripada persamaan ni kita cari titik ni lah. So y dia sama dengan 0. Okey, kita kira dapat negatif 9. So jarak kat sini 4. So berapa jarak dia jadi? 9 tambah 4 berapa? 13. So 13 unit
9 tambah dengan 4, so kita dapat 13. Cuma dia kata 1 unit 2 kilometer. So 13 darab dengan, untuk soalan A so 13 darab dengan 2 kilometer, so akan dapat 26 kilometer. So settle untuk soalan ni. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, yang kedua, cari persamaan. Persamaan garis lurus yang menghubungkan Perpustakaan Negeri Sabah dengan Pasaraya Sani. So kita nak dapat persamaan dekat sini. Okey, so dia nak persamaan. So first kali kita cari apa kalau persamaan, kelas? Kecerunan. Kecerunan. So Y sama dengan MX tambah C. Cari kecerunan. Berapa kecerunan dia? 2/3. 2/3. Macam mana pelajar dapat 2/3? So kecerunan sini dia sama dengan kecerunan kat sini Okey, tu point dia. Bagus. Dia sebab awak nak masuk imtiaz mesti kena straight A kan? Betul? Betul kan pelajar? Okey, jadi tak ada masalah. Ni tajuk form 3 ni tak ada masalah. 18. So Y sama dengan 2/3 X tambah dengan 18/3. So kecerunan dia adalah 2/3 lah. So dekat sini Y sama dengan 2/3 X tambah C. So C dia berapa kat sini? Negatif. C dia kat sini. C tu apa dia? Pintasan Y. So pintasan Y tu kita dapat kat mana? So yang memotong pada paksi Y. So kalau cikgu sambung garisan dia tu, dia kat sini. So kat sinilah. Okey, kat sini apa yang kosong kalau persamaan ni? X dia kosong. So kita gantikan X dia kosong So pelajar dapat Y dia berapa pelajar dapat? Ni pintasan Y dia. Jadi kosong. C ni dapat apa? So dekat sini kita masuk balik persamaan kan? Okey, sekejap. Lupa nak rakam pula. Okey, Y sama dengan 2/3 X tambah dengan, ataupun tolaklah, negatif 8/3. So negatif 2/3 X tolak 8/3. So settle untuk soalan ni. Boleh follow cikgu soalan ni? Boleh. Boleh Okey. So settle. Okey, soalan yang terakhir. Satu lagi. Okey, kita settlekan satu lagi. Dalam rajah 2, kosong ialah asalan dia. Okey, garis lurus AB ialah selari dengan CD. AB selari dengan CD So 2 ni selari lah. Okey, apa maksud selari? Kecerunan dia sama. So selari. Okey. So sekarang ni dia bagi persamaan garis lurus AB adalah yang ni lah. So ni persamaan garis lurus AB. 2Y tolak 6X tolak 8 sama dengan 0. So kita boleh carilah kecerunan dekat sini. Okey, so settlekan pelajar 2Y sama dengan 6X tambah 8. Sebab yang ni 2 bagi sebelah. So Y sama dengan 6/2X tambah dengan 8/2. So pelajar akan dapat Y sama dengan 3X tambah dengan 4. So ni point dia yang pertama lah. Okey, so sekarang ni soalan dia persamaan garis lurus AB Okey, soalan dia cari persamaan garis lurus BC. So boleh cari tak BC? Hello, pelajar boleh cari tak BC? So BC ni dia straight kat sini. Pelajar masih dengan cikgu? Ada.
Ya. Okey. So dekat Nampak ke tak? mana? Y sama dengan 4. Persamaan garis lurus. Okey, BC. garis lurus ini Y sama dengan 4. Okey. Macam mana Y sama dengan 4? So kat sini kita ambil koordinat kat sini lah. X dia kosong lah. Kat sini X dia kosong kalau kita ganti. So 3 darab kosong tambah 4. So kita dapat 4 di soalan nombor 1. So settle Y sama dengan 4. Okey, persamaan garis lurus CD. Boleh cari tak CD? Boleh cari. Kecurunan dah ada. So kecurunan dia berapa? 3. Titik dah ada. Cari C. Boleh cari? Boleh. Boleh So dekat sini CD So persamaan garis lurus MX tambah dengan C. So Y sama dengan kecurunan dekat sini adalah yang ni lah, 3. Kecurunan dia 3X tambah C. So kat sini dah ada titik X, kat sini dah ada Y. So kita just masuk je. Negatif 4, 3, negatif 1 tambah C. So negatif 4 sama dengan 3 darab ni, negatif 3 tambah C. Yang ni bawa pergi sebelah. So C sama dengan negatif 1. Betul So jadi persamaan garis lurus dia Y sama dengan 3X tolak 1. Okey, sekejap pen cikgu tak respon. Okey, so settle. Boleh untuk B ni boleh. Boleh. Okey, so soalan yang terakhir. CD. Pintasan CD. Dia nak pintasan apa? Pintasan X. Okey, bila pintasan X 3X tolak 1. Kalau nak pintasan X, Y dia mesti sama dengan 0. So 3X tolak 1, bawa pergi sebelah, negatif 3X sama dengan negatif 1. Negatif potong lah. So X sama dengan 1/3. Okey, so boleh follow cikgu? Boleh. Boleh.